Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bazli bin Ibrahim, nombor matrik 18 BI 02111. Hari ini saya bersama dua orang rakan saya, iaitu Muhammad Izzat bin Farudin serta Muhammad Adi Safi bin Haji Ahmaduddin, akan menerangkan tentang isu-isu serta konflik-konflik komunikasi antara budaya di Morocco. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang sebuah sedikit mengenai negara Morocco. Morocco adalah sebuah negara yang terletak di bahagian utara Afrika. Nama Morocco ini kebiasaannya digunakan oleh orang Inggeris dan orang Barat. Selain nama Morocco, nama lainnya ialah Maghribi. Nama rasmi Maghribi adalah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah atau nama julukannya Al-Maghrib Al-Aqsa yang bermaksud hujung barat, yang mungkin merujuk pada kedudukannya di paling hujung barat tanah Afrika. Seterusnya saya akan terus pergi kepada isu yang pertama, berkaitan dengan isu bahasa. Morocco adalah sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum, terutama di kawasan pendalaman. Bahasa yang digunakan pun juga banyak, antaranya Berber. Berber ini ibarat orang asli di sana. Darija, bahasa Arab Morocco. Darija ini adalah gabungan di antara bahasa Perancis dan bahasa Arab. Dan seterusnya adalah bahasa Arab standard, iaitu bahasa Arab biasa, bahasa Arab Fusha. Selepas Morocco merdeka pada tahun 1956, wujudnya Arabization Policy, iaitu mengarabkan Morocco dengan tujuan menyatukan semua orang dan menjadikan bahasa Arab standard sebagai bahasa rasmi di sana. Hal ini menyebabkan pemimpin Puak Berber ini tidak berpuas hati. Ini kerana puak mereka yang telah lama duduk di Morocco dan sepatutnya bahasa Berber yang menjadi bahasa rasmi, bukannya bahasa Arab standard. Puak Berber ini mereka tidak berputus asa dan mereka memperjuangkan hak mereka sehingga dapat. Oleh sebab itu bahasa di Morocco ini menjadi banyak. Di antaranya bahasa Berber, Darija dan Arab standard. Dan ada di setengah tempat mereka menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantara. Isu lain pula lagi, Berber dan Darija ini bahasa pasar untuk kehidupan seharian. Jadi orang Arab sendiri pun tak faham apa dia orang cakap, walaupun telah diperkenalkan dengan polisi Arabisasi. Contohnya, kalau bahasa Arab standard, bila mereka menanya khabar, mereka akan gunakan kaif haluka untuk lelaki dan kaif haluki untuk perempuan. Tetapi bahasa Darija ini, bahasa Arab Morocco ini, bila mereka menanya khabar, mereka akan gunakan ayat labas alaik. Nah, itu untuk bahasa Darija. Bila mereka tanya khabar, labas alaik. Tapi kalau untuk bahasa Arab standard, kaif haluka, kaif haluki. Jadi kita boleh tengok yang bahasa yang digunakan jauh. Jadi tidak pelik kenapa orang Arab biasa tak faham apabila orang Arab Morocco bercakap. Di Malaysia pula, kita dapat lihat banyak negeri, banyak logat dan dialek. Isu timbul apabila orang dari negeri ini bercakap dengan orang di negeri ini guna logat masing-masing. Contoh saya orang Kelantan bercakap dengan orang utara guna logat masing-masing. Mesti apa yang kami cakapkan itu tidak semua dapat difahami dengan baik. Tetapi bila ada urusan rasmi seperti meeting ke apa ke, kita mesti gunakan bahasa Melayu baku. Sebab kalau kita gunakan logat negeri, tidak semua apa yang dicakapkan itu akan dapat difahami oleh semua orang. Sebab itu kita perlu gunakan bahasa Melayu baku untuk bagi orang semua faham. Sebab bahasa Melayu baku adalah bahasa kebahasaan dan bahasa utama di negara kita Malaysia. Berbeza jika kita gunakan bahasa logat masing-masing. Contoh, saya orang Kelantan, saya terangkan semua. Yang lain guna logat negeri saya. Mesti tidak semua apa yang saya cuba sampaikan dapat difahami dengan baik oleh semua orang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Safi bin Haji Ahmaduddin, nombor matrik 18 BI 02118. Dan saya akan menerangkan dari isu yang seterusnya,
iaitu mengenai penggunaan bahasa Inggeris. Sebelum itu, kita sedia maklum bahawa Morocco merupakan destinasi pelancongan bagi para pelancong dari seluruh dunia. Ini kerana Morocco sangat kaya dengan budaya serta destinasi-destinasi pelancongan yang menarik dan bersejarah. Pada kebiasaannya, para pelancong yang melancong ke mana-mana negara akan menggunakan bahasa Inggeris, iaitu bahasa yang dianggap sebagai bahasa global. Namun tidak sebegitu demikian dekat Morocco. Seperti mana yang diterangkan oleh rakan saya, penggunaan bahasa dekat Morocco yang dominan ialah Berber, kemudian Darija ataupun bahasa Arab Morocco, dan kemudiannya bahasa Arab Standard serta bahasa Perancis. Namun bahasa Inggeris terletak di bawah sekali. Orang sana tidak begitu mementingkan bahasa ini kecuali golongan kelas atas sahaja. Jadi sudah pasti ini akan menjadi isu bagi para pelancong untuk berkomunikasi dengan orang sana. Berdasarkan pengalaman saya berkunjung ke Morocco pada tahun 2019 pula, iaitu bagi mengikuti program Kembara Bahasa Arab di Morocco selama hampir 2 bulan, kenyataan tersebut memanglah benar. Malah guru saya sendiri menyatakan bahawa bahasa Inggeris terletak di bawah sekali. Ada satu masa kami ingin membeli makanan, tapi penjual itu menggunakan bahasa Perancis dan dia langsung tidak faham bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab Standard. Jadi kami hanya berkomunikasi dengan menunjuk yang mana satu kami nak ataupun menunjukkan gambar untuk mendapatkan apa yang kami menginginkan. Berbeza pula dengan kita di Malaysia, yang mana bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa kedua bagi majoriti masyarakat di sini. Jadi senanglah bagi orang luar atau pelancong untuk datang dan berkomunikasi dengan kita. Namun demikian, ada juga rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu yang angkuh dan sombong. Mereka menganggap sesiapa yang tidak faham ataupun fasih bahasa Inggeris sebagai ketinggalan zaman. Namun mereka tidak sedar bahawa mereka sedang menghina budaya mereka sendiri, iaitu budaya yang menjadi identiti kita sebagai orang Melayu, identiti yang menjadi kebanggaan kita di mata dunia. Seterusnya kita akan masuk ke dalam konflik antara budaya. Apakah yang dimaksudkan dengan konflik antara budaya? Iaitu bila mana dua budaya bertembung antara satu dengan yang lain, sekaligus menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama yang ingin kami bawakan ialah Morocco sangat terpengaruh dengan ideologi ataupun sistem yang ditanam oleh Perancis semasa era jajahan mereka dahulu lagi. Oleh kerana itu, kita akan nampak banyak pengaruh Perancis, contohnya dari segi seni bina bangunan dan banyak lagi. Selain itu, jawatan tinggi seperti pemilik, pengerusi, pengarah ataupun pengurus pada kebiasaannya dipegang oleh orang Perancis. Jadi, bila mana dua orang berlainan budaya bertemu, sudah pasti akan berlaku konflik ataupun kesalahpahaman yang tidak disengajakan, iaitu disebabkan pertemuan di antara dua budaya. Dan di dalam hal ini, orang Perancis dengan orang Morocco. Baik, saya akan membawakan satu contoh situasi konflik di antara dua budaya ini, iaitu Morocco dengan Perancis. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Aminah Sausani dalam memahami kesalahpahaman yang berlaku di dalam komunikasi profesional. Situasi bila mana bertanyakan khabar, sebelum itu setiap masyarakat mempunyai caranya ataupun budaya yang tersendiri dalam menunjukkan keramahan mereka. Namun ada ketika bila mana orang yang berlainan budaya menganggapnya tidak perlu sampai sebegitu sekali. Jadi di sini budaya Morocco, di samping bertanyakan khabar kepada individu tersebut, mereka akan bertanyakan khabar tentang keluarga, anak-anak, kerja dan lain-lain lagi bagi mengelakkan situasi senyap yang janggal di dalam perbualan. Situasi sewaktu bekerja tempatan Morocco, A. Terjumpa pengurus Perancis, B. Yang bekerja semula selepas cuti sakit. Hello Encik Lukas, hello Ahmad. Apa khabar? Baik, awak pula. Keluarga Encik macam mana? Baik juga. Awak pun tidak habis pengurus Perancis itu cakap, A pun terus tanyakan lagi, anak-anak Encik. B pun senyap dan dia pun bertanya, dah siap kerja ke? A pun menjawab, belum lagi Encik. Situasi ini menunjukkan bahawa B tidak berminat untuk meneruskan perbualan, malah menutup perbualan tersebut dan terus bertanyakan mengenai kerja. A ataupun orang Morocco itu merasakan bahawa B, iaitu orang Perancis, tidak berminat untuk bercakap dengannya. Manakala B merasakan bahawa tidak perlu baginya untuk bercakap mengenai keluarga dan anak-anaknya kepada A. Jadi kita nampak di sini bahawa konflik atau kesalahpahaman yang timbul yang tidak disengajakan bila mana dua budaya bertembung dengan antara satu dengan yang lain. Namun demikian, orang Morocco tiada masalah bagi orang Perancis memegang jawatan yang tinggi atau mempengaruhi sistem mereka. Bahkan mereka sudah terbiasa dan tiada isu yang timbul.
Berbeza pula dengan kita di Malaysia, terutama sekali perspektif bangsa Melayu terhadap bangsa Cina. Lebih dahulu ingin saya ingatkan bahawa saya tidak memilih atau berat sebelah kepada mana-mana pihak supaya tidak ada isu lain yang timbul seperti rasis, prejudis dan lain-lain lagi. Tiap-tiap satu mempunyai plus minus ataupun kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dekat Malaysia kita dapat lihat bahawa bangsa Cina banyak memegang jawatan yang tinggi. Malahan mereka lebih cenderung untuk memajukan masyarakat mereka. Namun demikian, ada juga golongan berbangsa Cina yang gilakan kuasa. Saya tidak mahu menyatakan mana-mana parti. Mereka cuba sedaya upaya untuk memecah belahkan perpaduan masyarakat, khususnya dengan menimbulkan kemarahan bangsa Melayu. Contohnya seperti penolakan tulisan Jawi yang ditimbulkan oleh Dong Zong dan banyak lagi. Ada pula golongan berbangsa Melayu yang marah dekat bangsa Cina ini dengan mengatakan bahawa mereka ini pendatang luar. Ini negara Melayu, tidak sepatutnya mereka jadi pemimpin kepada bangsa Melayu. Baik, sepanjang saya menerangkan sebentar tadi, saya banyak menggunakan perkataan ada segelintir golongan ini, ada golongan itu. Di sini menunjukkan bahawa kita tidak boleh melabel mana-mana kelompok masyarakat dengan sekian-sekian. Kalau kita hanya nampak segelintir ataupun sekelompok yang kecil sahaja dari kelompok yang besar yang melakukan kesalahan. Contohnya kenyataan bahawa Islam atau Muslim itu teroris. Salah. Ini kerana individu tersebut tidak mewakili mana-mana agama ataupun masyarakat. Yang salah ialah individu tersebut dan bukannya satu kelompok masyarakat secara total. Jadi kita perlulah mengubah persepsi kita daripada kita terlalu sibuk untuk mencari kesalahan yang lain, cuba untuk memfokuskan kepada memperbaiki kekurangan yang ada pada diri sendiri terlebih dahulu agar kita dapat hidup dengan aman damai terutama sekali di dalam negara yang berbilang bangsa dan agama ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Nama saya Muhammad Izzat bin Karudin, umur matrik 18 BI 02115. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang konflik yang kedua iaitu berkaitan dengan perkahwinan di Morocco. Jadi di Morocco juga ada berlaku perkahwinan campur. Itu perkahwinan campur ni dia dah semakin diterima walaupun belum secara meluas. Perkahwinan campur adalah berkahwin di antara dua pihak lelaki dan perempuan yang berlainan latar belakang bangsa, agama atau kewarganegaraan. Okay, perkahwinan campur ini juga berlaku atas beberapa faktor, contohnya bertemu secara online, bertemu ketika belajar, teman kerja dan sebagainya. Okay, next. Okay, konflik budaya perkahwinan Morocco dengan negara lain. Okay, jadi konflik yang berlaku ialah budaya perkahwinan di Perancis sangat berbeza dengan perkahwinan di Morocco. Okay, selain itu, contoh lain yang saya bawakan ialah budaya perkahwinan masyarakat Turki dan budaya perkahwinan di Morocco. Seperti yang diketahui, perkahwinan di Morocco berlangsung selama 3 hari dan mempunyai beberapa upacara iaitu upacara Haman, henna dan seterusnya majlis perkahwinan. Berlainan pula dengan budaya perkahwinan di Turki yang mana perkahwinan di Turki diawali dengan lamaran soskesmi seperti perjanjian untuk bernikah di hadapan tetamu. Tunangan itu dirasmikan dengan cincin dan sapu tangan dan dikenali juga sebagai bandana. Jadi bila mana dua budaya bertembung akan berlakunya konflik dan salah faham. Mereka ini susah untuk menerima budaya lain. Selain itu, perbezaan dialek dan bahasa juga mempengaruhi konflik antara dua budaya kerana sukar untuk memahami dan berkomunikasi dalam bahasa lain. Okay, next. Okay, berbeza pula dengan kita di Malaysia. Perkahwinan campur di negara kita bukanlah hal yang janggal dalam masyarakat. Kehidupan majmuk dalam pelbagai bangsa dan budaya menjadikan kita antara komuniti yang cukup unik dan tersendiri. Sebagai contoh, kami bawakan ialah Aida Azlin, iaitu YouTuber terkenal dari Singapura yang memilih jejaka berasal dari Morocco sebagai pasangan suaminya. Beliau berkata kita harus menyesuaikan diri dengan budaya Morocco. Mengadaptasi tidak bermaksud melumpuhkan budaya sendiri tapi untuk mendamaikan diri kita pada adat istiadat yang lain. Okay, pasangan yang berkahwin campur ini juga lebih terdedah kepada cabaran dalam menerima gaya hidup agama dan budaya yang berlainan
yang boleh mendorong ketidakpuashati dan salah faham jika tiada cubaan untuk memahami dan mendalami hidup pasangan sendiri. Sebenarnya kebanyakan rakyat Malaysia memilih pasangan yang sama negeri supaya senang untuk memahami budaya masing-masing dan tidak suka untuk pulang ke kampung halaman dan mengelak kesesakan lalu lintas. Seterusnya, perlu membina persefahaman dan sifat yakin terhadap pasangan yang tinggi. Okay, next. Di kesimpulannya, kami telah membawakan beberapa isu mengenai hubungan antara budaya di negara Morocco seperti isu bahasa. Morocco mempunyai berbilang kaum terutama di kawasan pedalaman. Selain itu, isu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bukan bahasa kedua Morocco tapi bahasa Perancis. Seterusnya, dua konflik yang berlaku apabila dua budaya bertembung antara satu sama lain. Yang pertama berkenaan organisasi, yang mana di Morocco orang atasan didominasi oleh orang Perancis, dan yang kedua berkenaan kahwinan campur. Okay, sebagai penutup, di sini kami ingin mengingatkan anda semua bahawa kita semua hidup di dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan kaum yang mempunyai budaya masing-masing. Jadi, bila mana ada pelbagai budaya, sudah pasti kita tidak akan dapat lari dari berlakunya kesalahfahaman bila mana dua budaya bertembung dengan yang lain. Jadi oleh kerana itu, kita perlu dah membuka minda kita dan jangan terlalu berfikiran sempit. Cuba untuk mempelajari budaya yang lain agar komunikasi kita serta hubungan kita dengan orang berlainan budaya berkesan, sekaligus kita akan dapat hidup dengan aman dan damai di dalam negara yang berbilang bahasa dan agama. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.